Assalamualaikum, saya Fina Tajuddin. Anda sekarang bersama dengan saya dalam program Young Directors Talk, di mana kita sedang bersiaran di Facebook FDAM Official. Seperti biasa kita akan bincangkan tentang perkembangan dunia filem ataupun short filem yang diterokai oleh pengarah-pengarah muda di negara kita Malaysia. Baik, bersama dengan saya hari ini ialah Encik Megat Syamsul. Okey, Encik Megat Megat. Okey, saya nak minta Encik Megat tolong perkenalkan sikit background Encik Megat, nama ataupun asal-usul dan juga bakat tu daripada mana datangnya? Okey, nama saya Megat Syamsul Kamal. Kalau dalam Facebook orang banyak kenal saya Megat Evolution. Okay, ada yang panggil suku ada. Suku ni sebab saya banyak terlibat dalam program-program orang asli. Okay, saya bermula dalam bidang ni secara full time sekitar tahun 2000. Tapi bertukar-tukar bidang. Bermula daripada seorang scriptwriter. Lepas tu mula dengan short film tahun 2002 dan lepas tu saya menjadi jurulatih lakon untuk Jabatan Kebudayaan. Lepas tu saya banyak menceburi bidang lakonan pentas sehingga akhir 2004 saya bertugas sebagai Pesi Sastra dan Budaya untuk Dewan Bahasa Pustaka dan dilibatkan dalam puisi dan sastra. 2005 saya dah pernah masuk trial dalam first short film Aiden Damia yang dianjurkan oleh Finas. Kami berentap lebih kurang dalam 200 filem hari itu dan kami menang director terbaik, pengarah terbaik, pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik, penyata bunyi terbaik. Tapi saya teruskan lagi. Lepas tu saya bertugas di APRC, Asia Pacific Rally Champion di New Zealand, unit untuk sport. Lepas habis tu saya pergi ke Brunei, bekerja di Brunei sementara dalam bidang buat drama di Brunei. Balik pada Brunei, saya bertugas di Astro Arena, unit sport balik. Dan kini saya dah bertugas sampai 8 tahun dan 7 tahun dari TV stesen swasta. Wow, background yang sangat mantap, padat daripada Malaysia ke Brunei ke Malaysia. Oh, dahsyat. Baguslah, banyak pengalaman maknanya sepanjang perjalanan, sepanjang pekerjaan semua banyak pengalaman. Dan kenapa akhirnya memilih short film juga sebagai landasan? Bagi saya it's the learning process. Learning process ni bagi saya daripada scriptwriter, menulis skrip untuk kawan, untuk hantar drama TV, semua sebagai seorang menjadi seorang pengarah yang terbaik atau pengarah mana-mana pengarahan, tak kisah daripada short film, dokumentari ataupun apa saja seni visual, kita mesti harus belajar dan sentiasa belajar. Dan terima kasih juga first guru saya yang mengajar saya, Nasir Jani, Abang Nasir Jani, Mio Hashim Manap, M. Nasir Ayub, dan guru lakon saya di SK tu dikenalkan Aswara, sekarang Aswara SK, tapi saya just bukan belajar di sana tapi non formal training dan saya belajar skrip bersama Zakaria Arifin, belajar penulisan juga dengan arwah Datuk Sri Alwi dan juga seniman negara Esa Masai. Ya, saya kenal. Semua orang kenal. Okey, so itu antara kenapa memilih yang memberi dorongan kepada Encik Megat lah untuk berkarya menerusi short film. Saya berpegang kepada pesanan arwah Datuk Sri Alwi. Bila saya buat satu skrip, saya serahkan kepada dia. Dia cakap kat saya, dia tak membuka skrip saya. Dia datang di meja, berapa skrip yang anda telah baca? Saya cakap hampir dalam 20 ke 30 skrip. Balik, belajar skrip, baca 360 skrip, baru berjumpa dengan saya semula. Wow. Dan benda tu saya buat, apply. Saya baca hampir 360 skrip dan saya jumpa balik pula. Saya tanya, awak dah baca skrip awak yang terakhir? Dah. Apa pilihan awak?
saya sangat buruk. Mana saya masih boleh diproses. Dan mungkin nak kata yang director tak yang juga. Hampir dekat 20 tahun dah jemput ni. Saya rasa saya belum sampai tahap yang betul-betul bersedia. Dan short film adalah saya hanya dipanggil kita melepaskan rasa satu peluang main saya. Okay. Dan saya sekarang ni saya banyak major dalam dokumentari. Okey. So dokumentari berbanding dengan short film, cara pendekatan ataupun seperti idea dan juga ilham datang tu mana lagi mudah dokumentari dengan short film? Bagi saya dua-dua tu tidak dipanggil mudah. Dua-dua tu ada kelebihan masing-masing. Bagi saya banyak applykan dokumentari adalah kerana saya selalu berpegang kepada picture telling story. Masa setiap shot itu mesti menggambarkan penceritaan. Dia pun tiada orang, hanya ada satu environment. Dia dapat menyampaikan masyarakat. Dan saya juga diajar juga supaya sebelum kita melihat editing, sebelum proses post production dan apa semua, bila tengok filem, tengok footage, tutup telinga. Biar footage kosong hanya berjalan. Kalau kita rasa footage kosong tu memuaskan, baru kita buka sound dia. Dan kita tutup gambar dia, kita dengar sound dia. Seperti dalam radio, adakah pejam mata? Adakah menarik? Kegunaan panca indera kita tu kan. Dan so, dah ada ke karya yang telah pun dipertandingkan sampai ke peringkat mana dan macam mana pencapaiannya? Okey, antara karya yang saya pernah buat, Sewang dan Spiritual untuk UNESCO TV, yang itu di bawah Jabatan Warisan Negara. Satu lagi bukan dalam directing tapi on the group. Saya menang dalam Anugerah Sri 2016 dokumentari terbaik, Anugerah Sri 2018 dokumentari terbaik juga. Menerusi dokumentari kisah benih buaya. Okey. Pada 2016 Beret kita ingat kisah komando. Pada 2016 tu anugerah screen. Dan 2016 juga pencalonan untuk MPI, Malaysia Press Award. Okey. So antara kebanyakan karya yang telah pun dihasilkan tu, ada tak yang terkini yang Encik Megat nak ketengahkan ke depan? Maknanya nak bagi semua rakyat Malaysia dan juga di luar negara juga orang kata apa? Dapat orang kata manfaat daripada karya Encik tu. Yang terbaru saya berkarya dalam story Pulau Tol. Dan sebenarnya itu adalah assignment kami. Assignment khusus yang dianjurkan oleh Finas. Kami diberi masa daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 8 malam dah kena tayangkan. Wow. 10 pagi kita boleh shoot. Ad hoc tu. Pukul 8 malam dah ditayangkan untuk program Finas. Alhamdulillah malam tu kami dapat video pilihan terbaik. Dan saya bawa video tu juga bertanding di bawah pertandingan Taman Laut Malaysia. Dan dalam tu ada lebih kurang 30 video ditandingkan. Dan bulan lepas saya menang Johan video terbaik. Alhamdulillah. Okey, identity sebagai seorang penggiat karya short film, kita fokus pada short film. Identity, apakah genre yang rasa boleh mengetengahkan karya Megat ke antarabangsa? Sebab kita masuk buat short film nak compete dekat antarabangsa punya award kan. So apa agaknya identity yang Megat rasa paling sesuai, paling mudah untuk dinilai dengan lebih bagus di luar sana? Saya ada idea yang baru. Benda ni bukan yang baru. Belum lagi kita dah syuting, tapi benda skrip dia semua dah ada prepare. Filem short pun juga silent movie. Dia kira short tu
mendengarkan filem silent, Tak ada dialog. tak ada dialog, just on the movement and inflation. Bagi saya, dunia boleh hampir faham tentang expression seorang manusia. Dan saya terlalu banyak dalam kajian the human, humanity, kehidupan. Dan kita tak, saya mungkin kurang dari segi dramatik. Saya banyak sebab saya berpegang pula sebab saya banyak pada dokumentari. Dan bila saya apply ke short film, dia akan jadi satu filem yang menceritakan, setiap gambar tu menceritakan apa yang kita nak sampaikan pada penonton. Contoh macam dokumentari pun kita rakam perbuatan, contohnya binatang kan, pergerakan dia sendiri, jadi kita semua faham, oh kehidupan dia begitu, begini tanpa dia berdialog pun. Betul. So sama jugalah implikasi dia dekat short film nanti. Oh macam tu. Mungkin saya kurang dari segi bekerja dengan manusia tu. Mungkinlah pengalaman mengajar. Okay, so saya nak tanya, setuju tak kalau saya kata short film untuk Malaysia, di kalangan penggiat kita di Malaysia ni, masih lagi level average, belum lagi mencapai tahap antarabangsa. Setuju tak? Sedangkan kita dah beberapa kali menang di Cannes Festival short film daripada UA, dan banyak lagi karya kita yang mungkin tak diketengahkan, yang hanya di Malaysia tak dikenali, tapi dikenali di luar. Agaknya kenapa? Peluang dan kesempatan. Peluang dan kesempatan. Dan kepercayaan pada orang-orang di sini. Ya. Kita boleh berbalik sejarah Ramli dahulu. Dan dia naik di Singapura, tidak naik di Malaysia. Betul. Dan benda tu yang kita sebenarnya bagi seorang pekarya-pekarya muda, ataupun pekarya yang baru nak menunjuk diri, kita tak pernah diberi peluang atau kepercayaan dari mana-mana production, kan. Dan short film ni adalah sebagai satu tangga, platform untuk kita tunjukkan ini adalah karya kita dan ini adalah apa yang seorang identiti seorang pengarah tersebut. Tapi kebanyakannya kita di sini yang saya lihat dan saya pernah bekerja, kita terpaksa mengarah bukan pada genre dan minat kita, hanya kerana untuk sebagai permintaan market. Permintaan market untuk duit poket kita, untuk menyambungkan hidup kita. Tapi bukan untuk berkarya, fully karya yang kita nak. Okay. So inspirasi. Siapakah agaknya penggiat karya yang mungkin ternama, mungkin menjadi inspirasi kepada Encik Mengkat? Sebab saya banyak belajar daripada, memang kita tengok juga yang luar. Saya suka antara karya-karya macam Saw, the horror film. Dulu saya kita ni selalu terikut dengan trend. Trending, orang kata baca hantu, semua baca hantu, horror, trailer, kan. Tapi saya bangga dengan keadaan contoh Yue Haji Syahami. Dia berpegang pada satu genre dia, kan, dramatik, dia bertahan dengan genre dia. Tapi dia yang terbaik sampailah diterima. Sama dengan arwah Jasmine Ahmad, Jasmine Ahmad. Termasuk juga karya lama kita tak boleh lupa, kan. Kita terlalu berpegang dengan karya luar, filem Jundau, Blair Witch Project, apa semua yang kita sendiri pun tak yakin adakah yang karya tu betul kita buat atau kita terikut-ikut, kan. Sebab kita kena tengok rakyat Malaysia sendiri apa yang diorang minat. Adakah susah sebenarnya nak kombinasikan permintaan market tu dengan jiwa seorang penggiat karya? Contohnya ialah mungkin sekarang perkembangan sekarang permintaan market perlukan jodoh cinta-cinta, contohnya cinta-cinta sweet-sweet. Namun dalam karya tu juga boleh tak wujudkan kombinasi dengan silent tadi tu? Boleh juga. Is it possible untuk kita create sesuatu supaya dia bersesuaian dengan trend mana-mana sekalipun? Bagi saya dia tak ada masalah, sebab setiap karya macam lukisan kita boleh painting atau boleh conteng macam mana arah yang kita nak. Dia tak ada masalah macam mana kita gambarkan karya kita. Semua majoriti filem ataupun karya-karya yang ada di Malaysia hampir sama.
cerita yang sama. Tapi macam mana dia garapkan dan cantikkan seni itulah. Itu tugas seorang director. Kan nak menjadikan satu karya tu komplit dengan segala macam ciri-ciri yang menarik. Ada part yang slow, ada part yang ni semuanya meaningful. Walaupun dia slow tapi dia meaningful. Kita boleh combine dengan silent tadi tu kan. So mungkin itu apa yang saya fikirlah sebab kebanyakan pengarah yang saya interview itulah antara halangan-halangannya. Permintaan daripada luar mungkin tak memenuhi, tak sejajar dengan perjuangan jiwa dia sendiri sebagai pengarah. Jadi karya dia yang nak dihasilkan tu terhad di Malaysia, hanya boleh diterima pakai di luar contohnya. So sayanglah kan, kita kat sini walaupun market kecil tapi kita nak bertengahkan budaya kita, mestilah kita nak orang-orang kita dahulu yang tonton betul, yang dapat manfaat. Jadi kombinasi tu kalau boleh lah kan, in future kan, kalau boleh diadakan supaya sejajar dengan permintaan dan juga jiwa pengarah tu sendiri. Betul. Agak susah tapi itulah. Bagi saya, itu di segi atasan. The best thing adalah untuk pakai sebagai seorang director, group is very important. Combination antara ngam kita sama cameraman sampailah yang tukar runner. Bagi saya semua ada tukar masing yang penting. Betul. The best group akan menghasilkan karya yang terbaik. Alright, okey. Terima kasih Cik Megat. Banyak info-info yang Cik Megat dah share dengan kita, sangat berguna. Saya yang tak bertahu sangat pun dah banyak benda saya tahu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cik Megat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebab sudi datang untuk interview oleh saya. Baiklah, anda terus menonton saya Fidah Tajuddin bersama dengan program Young Directors Talk yang ditayangkan ataupun disiarkan di Facebook FDAM Official. Jangan lupa menonton untuk episod seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tidak.